Kes bunuh wanita Mongolia, seorang lagi lelaki ditahan bagi membantu siasatan polis. Kuala Lumpur jadi tuan rumah sidang khas Palestin bulan depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkembangan kes pembunuhan seorang wanita warga Mongolia di Puncak Alam Selangor. Seorang lagi lelaki ditahan polis yang tadi bagi membantu siasatan. Difahamkan lelaki berkenaan ditahan di pejabatnya di Ibu Negara kira-kira jam 11 pagi tadi. Ini menjadikan jumlah tangkapan meningkat kepada 4 orang, termasuk 3 anggota polis. Laporan awal menyebut selain anggota polis, kes turut membabitkan seorang penganalisis politik yang terkenal. Siang tadi, sepasukan polis ke tempat kejadian semula bagi mengumpul bukti. Pasukan seramai 40 anggota polis termasuk unit forensik tiba di lokasi kejadian kira-kira jam 9 pagi. Bagaimanapun, wakil media dilarang memasuki kawasan berkenaan dan hanya dibenarkan menunggu di laluan masuk ke empangan Tasik Subang. Kehadiran ramai wakil media turut mencuri perhatian pengguna jalan raya yang berhenti untuk mengetahui kejadian yang berlaku. Selepas 8 jam, pasukan penyiasat dan unit forensik dilihat mula meninggalkan kawasan tempat kejadian. Bagaimanapun, semuanya enggan memberi sebarang ulasan. Difahamkan pasukan berkenaan berjaya menemui sejumlah tulang-tulang dipercayai milik mangsa berselerakkan di tempat kejadian. Kawasan siasatan meliputi keluasan lebih kurang 200 meter. Kami kemudian memasuki kawasan yang dimaksudkan tempat mangsa dipercayai dibunuh dan diletupkan. Terletak lebih kurang 2 km dari jalan besar, laluan ini agak berbukit dan hanya boleh dimasuki menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Ada kesan terbakar ditemui. Berdasarkan maklumat yang diperolehi, mangsa dipercayai diculik pada 18 Oktober lalu di sebuah hotel di Ibu Negara. Sebaik dibunuh, mangsa kemudian diletupkan di kawasan hutan Puncak Alam ini antara 19 dan 20 Oktober lalu. Dan satu kepastian daripada Ketua Polis Negara, 2 pegawai dan seorang anggota polis sah ditahan bagi membantu siasatan kes pembunuhan wanita asing itu. Kita ada membuat beberapa tangkapan dan saya kata tadi masih dalam siasatan. Jadi saya tak boleh nak sebut lagi. Nanti akan menjejaskan siasatan saya. Jangan buat speculation. Kerana kalau you buat speculation, nanti orang yang saya cari ni lari. Kami difahamkan seorang pegawai berpangkat Chief Inspector dan anggota polis berpangkat Lance Corporal direman seminggu dan akan berakhir esok. Manakala seorang lagi anggota polis berpangkat Corporal direman di Mahkamah Session Kuala Lumpur siang tadi sehingga 13 November. Kes ini turut dikaitkan dengan cubaan peras ugut. Laporan awal menyebut mangsa yang dikatakan mempunyai hubungan dengan penganalisis politik terkenal itu. Mangsa dilapor berusia 30 tahun dan hasil hubungan mereka mempunyai seorang anak yang dilahirkan di Mongolia tahun ini. Mangsa dan 2 kawannya dilapor datang ke Malaysia bulan lalu dan melawat kediaman penganalisis itu di Damansara Heights. Bagaimanapun, mangsa dilapor tidak pulang ke hotel dan kehilangannya dilapor kepada pejabat konsulat Mongolia di Thailand selain membuat laporan polis di Brickfields. Dalam hari itu, menurut bernama Kedutaan Mongolia di Bangkok telah mengarahkan konsul kehormatnya di Kuala Lumpur supaya melakukan tindakan susulan terhadap kes pembunuhan itu. Menurut bernama Kedutaan Mongolia di Bangkok telah memaklumkan kes itu kepada Kementerian Luarnya di Ulaanbaatar. Susulan kejadian tebing kuari di kaki Gunung Jerai di Gurun Kedah runtuh. Hanya sebahagian anggota badan mayat seorang daripada mangsa yang tertimbus dalam kejadian itu ditemui siang tadi. Sementara seorang lagi mangsa masih belum dikesan. Anggota badan yang ditemui hanya antara perut dan kepala, manakala bahagian bawah masih hilang. Ketua Polis Daerah Kuala Muda Asisten Komisioner Hashim Muhammad Ali berkata, anggota badan yang ditemui itu disahkan mayat S. Santiran 38 tahun. Mayat mangsa dipercayai terputus 2.
Dan gerakan mencari Mat Nayan Arifin pula masih diteruskan. Ketika ini gerakan mencari disertai 49 anggota bomba dari Sungai Petani, Gua Cempedak dan Alustar dibantu anggota pasukan JPA 3 dan unit anjing polis. Pasukan mencari terpaksa bergerak secara berhati-hati kerana keadaan tebing kuari yang runtuh ini masih belum stabil. Dalam kejadian kira-kira jam 4.30 petang semalam, dua pekerja kuari milik Yayasan Islam Kedah ini hilang apabila tebing setinggi 70 meter ini runtuh. Runtuhan dipercayai berlaku kerana hujan lebat. Sementara itu, suasana hibah terus menyelubungi rumah Mat Nayan yang masih hilang yang terletak kira-kira 1 kilometer dari tempat kejadian. Isteri mangsa Azizah Hanafi serta 3 anaknya, Muhammad Anwar, Muhammad Khairul dan Siti Nurhidu, walaupun pasrah dengan kejadian, namun terus sabar menanti perkembangan gerakan mencari. Namun di celah-celah kesayuan itu, kenyataan anak bangsa yang juga bekas pekerja kuari milik Yayasan Islam Kedah yang mempertikaikan kewajaran operator kuari terbabit beroperasi ketika musim hujan perlu direnungi. Dia tahu benda ni mau jalan kerja. Hujan saya tak tahu, orang maklum lah. Hujan lebat mungkin tak buat kan. Kalau hujan sikit dia tak kira, jalan. Dia tahu benda ni dah jadi banyak kali dah untuk. Benda dah tahu dah mesin dah jatuh 2 biji 3 biji lah. Sampai lah ingat sebiji kita tak jumpa mesin. Lepas nak cari kan. Bangun untuk sebulan sudah. Tak jumpa. Ini main pula. Benda dah tempat yang sama. Tu macam mana lah. Tukik atau pergi mana? Katanya sebagai langkah keselamatan, operasi kuari ini sepatutnya dihentikan sementara setiap kali musim hujan. Namun operasinya diteruskan juga disebabkan faktor keuntungan dan juga pemantauan lemah agensi penguatkuasa. Untuk rekod, anak syarikat Yayasan Islam Kedah hanya menjadi boneka apabila mengalibabakan lesen kuari ini kepada sebuah syarikat lain untuk beroperasi. Isu kekejaman Israel terhadap rakyat Palestin bakal mendapat perhatian masyarakat antarabangsa menerusi satu mesyuarat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai hak mutlak mereka pertengahan bulan depan. Mesyuarat 2 hari itu akan berlangsung di Ibu Negara. Dalam pada itu, satu usul khas dibentang dan dibahas Dewan Rakyat petang tadi mengenai isu sama. Usul khas dibawa ahli Parlimen Gombak kerana gusar gelombang serangan kejam Yahudi yang terbaru di Palestin boleh mengundang padah yang lebih buruk. Angka kematian lebih 50 pada hari ke-6 ini seolah-olah tidak ada noktanya. Kita harus memberi tekanan kepada dunia bahawa pemimpin-pemimpin Israel maupun Bush hendaklah diheret ke muka keadilan. Kalau tidak, kalau ini dibiarkan, maka pembunuhan akan terus berleluasa dan konflik yang berlaku di Palestin ini mungkin boleh mencetuskan kepada membawa kepada satu keadaan yang lebih bahaya dan terorisme. Ya, tinggal tengok. Mungkin tidak akan dapat kita kurangkan. Kalau pemimpin-pemimpin negara ini tidak bersifat mementingkan diri, bersatu dengan penuh keikhlasan. 6, bersatu betul. OIC bersatu betul. Jangan ada now dalam luka nak melepaskan pucuk masing-masing sampai kiamatlah dan Amerika akan ketawa senyum. Dia memang senyum ni, senyum dia tengok. Kau konon nak melawan aku, tapi aku tahulah cara macam mana nak melemahkan kau. Malaysia perlu memberikan tekanan dan mendesak Amerika Syarikat agar menggunakan pengaruhnya selaku rakan sekutu Israel bagi segera menghentikan serangan ketenteraan Israel yang tidak beri kemanusiaan terhadap rakyat Palestin. Peranan Amerika Syarikat secara positif dalam konflik amatlah kritikal sebagai negara yang disegani oleh Israel. Malaysia mengambil langkah yang proaktif untuk kita menerokai pakatan persenjataan di kalangan negara-negara umat Islam. Kita mengambil langkah ini bukan secara emosional, bukan secara membabi buta, tetapi setelah kita melihat sejarah yang panjang betapa rundingan, seminar dan konvensyen tidak memberikan apa-apa erti kepada mereka. Bahasa diplomatik tidak pernah dihormati oleh Amerika Syarikat. Apabila kita hendak
melakukan sesuatu ialah kita cuba membetulkan rumah kita sendiri untuk menentukan kita kukuh dan kuat, negara-negara OIC kukuh dan kuat. Tapi dalam masa negara-negara OIC yang majoritinya terdiri daripada negara-negara miskin atau negara-negara yang paling rendah pembangunannya, maka negara-negara yang sedemikian mendapat bantuan daripada negara-negara luar, memanglah ianya tidak berupaya untuk mengambil tindakan. Tindakan boikot Badan Dunia diujar bukan tindakan bijak kerana PBB Forum menyuarakan pandangan walaupun Kuala Lumpur kecewa terhadapnya. Perdana Menteri kita dan juga beberapa pemimpin-pemimpin negara lain telah menyarankan bahawa selagi Amerika Syarikat dan negara-negara barat tertentu tidak menukar pegangan mereka dan tidak seimbang di dalam menguruskan soal Palestin, selagi itulah masalah Palestin tidak dapat diselesaikan. Kuartet ke siapa ke tidak mempunyai kemampuan tanpa dokongan daripada Amerika Syarikat. Jadi kita masih terus berusaha melalui hubungan kita dengan negara seperti Amerika Syarikat, dan kita mahu dan meminta kesatuan Eropah yang lebih dihormati, yang nampak lebih seimbang untuk turut serta memainkan peranan supaya tercapai hasrat kita. Kejatuhan Indeks Amalan Rasuah Negara ke kedudukan 44 daripada 163 negara yang dikeluarkan dalam kajian Indeks Persepsi Rasuah Dunia turut diketengahkan di Dewan Rakyat. Petunjuk tersebut berbentuk persepsi dan tidak menggambarkan keadaan sebenar. Tapi walau bagaimanapun, kita tidak ada indikator yang lain. Saya ingin menyatakan sini selaku menteri yang bertanggungjawab di atas perkara rasuah ini. Saya ingin menyatakan itu bahawa sememangnya kita tidak berpuas hati dengan apa yang telah diumumkan semalam, iaitu kita telah jatuh kepada 5 tempat lagi daripada 39 hingga 44. Tetapi kita akan menjadikan ini sebagai dorongan untuk kita lebih bekerja. 2003, 37. Dalam tahun 2004, 2005, 2 tahun di bawah pemerintahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang baru, jatuh 2 tangga, 39. Sekarang jatuh lagi 5 tangga, 44. Sungguh pun Plan Integrity National yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam awal 2004 sangat jelas bahawa tujuan maklumat Plan Integrity National ialah bahawa menaikkan skor 5.2 mata yang dicatat oleh Malaysia pada tahun 2003 menjadi sekurang-kurangnya 6.5 mata. Sekarang jatuh lagi. Sekarang ialah 5.0. Dan kalau dia merupakan kanser, dia bukannya hari ini ada rasuah. Dia bukan hari ini rasuah, hari ini keluar. Kanser ni bertahun-tahun. Jadi perkara yang menjadi rasuah ini sudah pun maknanya mula 5-6 tahun dulu. Jadi sekarang baru dia matang, baru jadi kanser. Jadi sekarang kita tanggunglah. Maknanya rasuah di masa yang lepas dulu dibongkar sekarang. Bukankah itu juga menunjukkan bahawa kerajaan sekarang ini prihatin, concern untuk mengatasi masalah ini. Sebab tu kes banyak dikeluarkan. Maka itulah indeks kita menurun disebabkan oleh tindakan kerajaan yang ada sekarang. Betul lah. Bila kita ambil tindakan keras, keluar lagi banyak kes, maka sudah tentu orang kata banyak corruption. Tapi dulu mungkin tak ambil tindakan sangat, ya, jadi tak banyak kes, nampak elok lah. Dewan Rakyat juga dimaklumkan kaedah pengiraan pemilikan Bumiputera di Bursa Saham yang digunakan pakai sehingga hari ini konsisten, tepat dan menyeluruh. Angka yang diberi 36.6% atau 78.4 bilion ringgit nilai saham di papan utama dan kedua bursa Malaysia setakat 31 Disember tahun lalu ialah milik Bumiputera. Berdasarkan pecahan pegangan, nilai saham itu juga 100.4 bilion ringgit atau 46.9% dimiliki bukan Bumiputera dan 55.2 bilion ringgit atau 16.45% lagi milik asing. Dewan dimaklumkan peratusan pegangan saham oleh Bumiputera berdasarkan sejumlah 912 syarikat yang tersenarai di papan utama dan kedua yang mengemukakan laporan pada tempoh sama. Mengikut pecahannya, syarikat mempunyai pegangan saham Bumiputera kurang 30% ialah 539.
Syarikat yang mempunyai pegangan saham Bumiputra 30-50% ialah 187 dan syarikat yang nilai sahamnya dipegang lebih 50% ialah 186 buah syarikat. Adakah fakta-fakta umpamanya inherited property, syarikat holding dan benda-benda yang tidak mungkin dalam perhitungan EPU juga diambil kira untuk menentukan macam mana keadaan holding orang Melayu ataupun Bumiputra itu secara sebenarnya. Jangan dispekulatkan dan jangan dipolitikkan benda ini. Jadi kita hendak kementerian mengambil tindakan khusus. Umpamanya saya sebutkan tadi bahawa jumlah syarikat yang diambil kira oleh kerajaan dalam pengiraan equity adalah sebanyak 717,935 buah, iaitu jumlah syarikat yang didaftarkan. Dan equity ini diambil kira dan diklasifikasikan berdasarkan kepada Bumiputra, bukan Bumiputra dan sebagainya. Kalau kita hanya menumpukan pengiraan kita kepada syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Saham sahaja umpamanya, ianya hanya merupakan lebih kurang 1,000 syarikat sahaja. Perhimpunan Agung UMNO 2006. Ikuti ucapan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi dan laporan sekitar perhimpunan secara langsung di TV3. Polis memberi amaran akan menggunakan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA terhadap mereka yang menyebarkan fitnah berbau hasutan dan berita palsu melalui SMS atau email. Tindakan itu menurut Tan Sri Musa Hassan adalah wajar jika SMS yang disebarkan itu menggugat ketenteraman awam dan keselamatan negara. Bagi tujuan untuk membuat ketenteraman dan keselamatan awam dan keselamatan negara, pihak saya akan mengerjakannya tegas terhadap mereka. Okay. Pada saya ini adalah satu usaha untuk menimbulkan kacau bilau. Beliau mengulas mengenai tindakan pihak tertentu yang menyebarkan SMS berbau hasutan. Terbaru yang mendakwa kononnya sekumpulan orang Melayu akan memeluk agama Kristian di Ipoh Ahad lalu. Kes ini juga boleh disiasat di bawah Akta ISA. Betul, kalau ianya akan menjadi lebih serius. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan Majlis Pengisahan Sejarah dan pameran pasukan Home Guard yang banyak terlibat sewaktu darurat. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak rayuan seorang ahli perniagaan yang sebelum ini didapati bersalah menceroboh dan mengintip pelakon dan model Nasha Aziz menggunakan kamera litar tertutup di pangsa purinya. Bermakna hukuman penjara 6 bulan terhadap Ahmad Bakhtiar Abdul Qayyum, 29 tahun kekal. Pesuruhjaya Kehakiman Lim Yilan memutuskan demikian selepas mendapati magistrate yang mengendalikan kes itu tidak melakukan kesilapan dari segi undang-undang dan fakta ketika menjatuhkan hukuman pada April 2004. Beliau menolak permohonan Timbalan Pendakwa Raya Nurdin Badarudin yang mengemukakan rayuan balas agar pelaksanaan hukuman penjara itu ditukar kepada berturut-turut. Ahmad Bakhtiar didapati bersalah menceroboh masuk ke pangsa puri yang disewa Nasha dengan niat melakukan perbuatan yang menyalahi undang-undang. Dia juga didapati bersalah memasang kamera litar tertutup untuk mengintip Nasha dengan niat memalukan serta menjatuhkan maruahnya. 5 lelaki dihukum penjara dan denda kerana bersalah atas tuduhan melakukan kegiatan ulat di KLIA 2 hari lalu. Sulaiman Syamsuddin, 47 tahun dan Eng Chi Kiang, 54 tahun dipenjara sebulan dan denda RM5,000 setiap seorang. Manakala Zulkifli Ismail, 42 tahun, El Tamaila Saran, 45 tahun dan Muhammad Syaifuddin Baba, 39 tahun masing-masing dipenjara 2 bulan dan denda RM6,000 setiap seorang. Mereka didapati tidak mempunyai lesen taksi. Mereka mengaku melakukan kesalahan itu di Aras 3 Balai Ketibaan KLIA antara jam 10.30 pagi dan 11.20 pagi 6 November lalu. Magistrate Shazril Ghazali ketika menjatuhkan hukuman itu berkata, dalam mencerminkan hasrat Parlimen, satu hukuman pencegahan adalah penting sebagai pengajaran kepada pesalah.
Detik Niaga dibawa khas oleh Bank Rakyat, bank pilihan anda. Indeks komposit di Bursa Malaysia hari ini sekali lagi melepasi tahap psikologi 1000 mata. Ketika ditutup petang tadi yang menokok 9.98 mata kepada 1003.28. Penganalisis menjangkakan KLCI mampu mencapai sehingga 1021 mata menjelang akhir tahun. Faktor kenaikan pasaran serantau antara penyumbang utama kepada kenaikan indeks hari ini. Sebagai contoh, pasaran Indonesia telah meningkat 35.3%, Hang Seng di Hong Kong naik 23%, Straits Times Singapura menokok 16.3% dan di Filipina indeksnya naik 29%. Indeks komposit di Bursa Malaysia juga hingga kini telah meningkat 10.4%. It is a good sign, at least we do see interest coming back into the KLCI, and it will be good if it holds above 1,000. Yeah, because then it will at least bring us to a base to launch the index for the next year. For the index to stay above 1,000 or going much further than the current level, I think we need a combination of factors. You know, the South Johor Economic Region, the 9 Malaysia plans projects coming through. The inflation to remain under control and political situation remains conducive. Dan secara tradisinya, kenaikan akhir tahun ini akan berlanjutan sehingga suku pertama tahun depan. Lihat ke China kerana pasaran negara itu berpotensi besar bagi usahawan Malaysia, terutama industri kecil dan sederhana IKS. Menurut Matren, usahawan Malaysia patut menggunakan China sebagai pelantar untuk meningkatkan aktiviti pelaburan, ekonomi dan perdagangan mereka. Ini kerana pasaran China amat besar dengan jumlah penduduk 1.3 bilion. Wakil Matret bagi Divisyen Asia dan Afrika, Zulkifli Mahmud berkata, selain itu China harus dilihat sebagai rakan kerana kedudukannya sebagai kuasa ekonomi dunia semakin menonjol. Zulkifli ditemui di Expo Perdagangan China ASEAN ketiga di Nanning, China minggu lalu. Katanya 86 syarikat Malaysia dengan 180 perwakilan menyertai Expo kali ini. Angka itu satu peningkatan jika dibandingkan dengan penyertaan pada Expo pertama pada 2005. Pada Expo itu, Pavilion Malaysia berjaya mencatat potensi jualan 82 juta ringgit berbanding 61 juta ringgit pada tahun sebelumnya. Bagi Expo kali ini, Malaysia diberi kawasan pameran 2,160 meter persegi yang terbesar setakat ini. Ternyata usahawan Malaysia semakin yakin dengan potensi China, terutamanya Bandar Hijau Nanning dengan 6 juta penduduknya. Nanning diyakini kerana kedudukan strategiknya di selatan China dan berhampiran dengan rantau Asia Tenggara. Kita juga ingin menyeru syarikat-syarikat IKS dan juga syarikat berputra mengambil peluang dalam pameran ini untuk menjalinkan hubungan perdagangan secara langsung dengan pedagang-pedagang dari negara China. Bagaimanapun, usahawan IKS perlu bersedia menghadapi halangan tertentu seperti karena birokrasi. Kalau boleh, company Malaysia kita ni nak buat bisnes dengan the Chinese here, they should do their due diligence study. They should study their counterpart. When they should come to China more often to know about their counterpart. China pelabur ke-16 terbesar di Malaysia dengan nilai $437.3 juta. Ekspor Malaysia ke China pada 2004 ialah $8.5 bilion sebelum meningkat kepada $7 bilion bagi tempoh Januari hingga Ogos 2006. Kesatuan Eropah membantah hasrat Malaysia mengeluarkan biodiesel berasaskan minyak sawit. Bantahan itu bagaimanapun tidak menjejaskan usaha Saim Dabi Berhad meneruskan rancangan membina kilang biodieselnya di Johor. Ketua Eksekutif kumpulannya, Datuk Ahmad Zubir Mursyid, bagaimanapun memberitahu penerokaan itu dilakukan dengan berhati-hati. I did make a caution about European Union making a counter reaction. So today's paper I read that they are starting to have this reaction already. So that's why for Saim Dabi we a bit caution on this. But the intention is there. We see there is a potential in biodiesel, but we don't have to rush into thing. We must make sure that everything is in place.
Sime Darby kini sedang merangka cadangan bagi pembinaan kilang biodiesel berkenaan. Dengan kapasiti pengeluaran 100,000 tan, kilang berkenaan dijangka menelan belanja kira-kira 60 juta ringgit. Dalam pada itu, Datuk Ahmad Zubir berkata Sime Darby mensasarkan menggandakan saiz tanah peladangannya kepada 200,000 tan menjelang 2008. Untuk itu, kumpulan telah mengenal pasti beberapa tapak peladangan di Indonesia dan Malaysia untuk dibeli. Berhubung perkembangan perniagaan otomotifnya, Sime Darby berkata ia sedang meyakinkan rakan niaga strategik Hyundai Motor Corporation untuk membentuk satu usaha sama dengan mereka. Usaha sama itu bagi penubuhan satu hub di Malaysia bagi operasi Hyundai di Asia Tenggara. What are the chances? I think it's good because, as I explained to you, although Vietnam and Thailand offer good incentive, the fact that Malaysia is still a good base for passenger car, for passenger cars, is there. In anything you want to set up, you must have a home base. Sime Darby kini mengeluarkan CKD Hyundai bagi model Ethos, Matrix dan Getz di kilangnya di Kulim. Penantian ahli keluarga Kapten Muhammad Saleh Teguh yang hilang selama 2 hari dalam kejadian nahas helikopter di pesisir pantai Terengganu berakhir siang tadi. Jenazah juruterbang helikopter Super Puma itu yang tenggelam bersama pesawatnya berjaya dibawa keluar dari dasar laut kira-kira jam 4 petang. Jenazah Muhammad Saleh dibawa ke bilik mayat Hospital Tengku Ampuan Afzan kira-kira pukul 6.15 petang tadi untuk bedah siasat. Ahli keluarga mangsa dilihat tenang menanti di hadapan pintu bilik mayat bagi membuat pengesahan. Isteri mangsa, Mariana Hamdan, ketika ditemui pasrah. Nak jumpa, at least hati kita puas, kita tahu. Kata hanging, whether hidup ke, kan, dah. Kita tak tahu di mana dia, entah dia suffer ke. Nak jumpa macam ni, feel lost jugalah. Menurutnya lagi, beliau tidak menyangka suaminya yang terlupa untuk menciumnya sebelum bertugas adalah tanda dia pergi selamanya. Paling menyedihkan, hasrat arwah untuk membawa anak-anaknya melancong juga tidak kesampaian. Allahyarham pernah berkhidmat bersama Tentera Udara di Raja Malaysia selama 18 tahun. Allahyarham meninggalkan 4 orang anak iaitu Marlisa Berliana, Masrina Nadia, Malisa Atikah dan Muhammad Nazmi Naim yang berumur antara 10 hingga 22 tahun. Jenazah disembayangkan di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah I Kuantan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Taman Ibu Kota Gombak, Selangor malam ini. Polis Negeri Sembilan meminta orang ramai yang mengenali 2 lelaki dipercayai terbabit kes cubaan rompakan bersenjata di Plaza Ampangan Seremban baru-baru ini segera menghubungi pihak berkuasa. Kedua-dua mereka, Chu Wan Kiong atau juga dikenali Raymond, berusia 39 tahun. Dan seorang lagi, Lu Yong Guan atau nama ringkasnya Daniel, 30 tahun. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Sembilan, Assistant Commissioner Huzair Muhammad berkata, mereka dikenaki bersabit kes cubaan merompak sebuah kedai emas di Plaza Ampangan 3 November lalu. Dalam kejadian 2.15 petang itu, polis berjaya menggagalkan percubaan mereka setelah menahan seorang suspek. Suspek berusia 33 tahun itu kini ditahan reman sehingga 17 November ini. Katanya Lu mempunyai alamat di Seremban sementara Chu di Taman Petaling Kepong Baru di Ibu Negara. Dalam kejadian itu, polis juga berjaya merampas antara lain 2 pucuk pistol, 13 butir peluru hidup, topeng ski dan 3 motosikal curi. Segmen luar negara. Itali dan Perancis meminta Iraq tidak meneruskan hukuman gantung ke atas Saddam. Perdana Menteri Britain Tony Blair pula berkata negaranya menentang hukuman bunuh. Menjawab hal itu kepada media, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Condoleezza Rice mengaitkan keputusan berkenaan sebagai hak Iraq. Ekoran itu Amerika maupun Eropah tidak berhak memberi pandangan. Blair bersama Sekutu Kesatuan Eropah EU bagaimanapun dilihat sekadar berpegang kepada prinsip tanpa cabaran serius yang boleh menggugat keputusan hukuman ke atas Saddam. Sidang media bulanan yang diadakan Blair di London menyaksikan sejauh mana pendirian Blair. Biarpun menentang hukuman mati yang menjadi pegangan Eropah, Blair tidak henti mengutuk pemerintahan Saddam. The trial of Saddam gives us a chance to see again what the past in Iraq was.
the brutality, the tyranny, the hundreds of thousands of people that he killed, the wars in which there were 1 million casualties. Blair secara jelas juga mengingatkan beliau tidak akan membuat sebarang bantahan terhadap hukuman ke atas Saddam. Dalam perkembangan lain, bekas Presiden Iraq itu kembali ke mahkamah untuk menghadapi perbicaraan kes pembunuhan beramai-ramai etnik Kurdis Anfal pada 1980-an. Selain Saddam, 6 defendant lain turut dibicarakan. Perbicaraan Anfal akan diteruskan ketika rayuan kes Dujail berjalan di Mahkamah Iraq. Jika rayuan Saddam ditolak, semua 3 anggota Majlis Presiden, Presiden Jalal Talabani, Naib Presiden Tarikh Al-Hashimi dan Adil Abdul Mahdi perlu menandatangani waran mati sebelum hukuman gantung boleh dijalankan ke atas Saddam. Di Baghdad, jalan raya mula dipenuhi kenderaan bermula 6 pagi tadi waktu tempatan setelah perintah berkurung ditamatkan semalam. Lapangan terbang antarabangsa dibuka semula. Orang ramai sibuk dengan aktiviti masing-masing namun rasa tidak puas hati tetap ada terhadap keputusan mahkamah. Ramai sedar hukuman ke atas Saddam bakal memberi impak terhadap senario politik Amerika Syarikat menjelang pilihan raya penggal pertengahan. Hassan Ali berkata tentera Amerika menceroboh negara itu untuk melaksanakan agendanya. Seorang lagi penduduk Baghdad, Fadil Husin, percaya Amerika telah merancang segala-galanya. Hukuman ke atas Saddam katanya sengaja diputuskan ketika Amerika bakal berdepan pilihan raya. Pampasan 4.2 juta ringgit akan dibayar kepada anggota keluarga 75 penduduk Islam selatan Thailand yang meninggal dunia ketika ditahan pihak berkuasa dalam tragedi Takbai 2 tahun lalu. Hakim Besar Wilayah Patani, Pirate Poland mengumumkan persetujuan yang dicapai antara 6 kementerian dan agensi serta keluarga mangsa Takbai. Setiap keluarga mangsa masing-masing akan menerima antara RM3,000 hingga RM100,000 bergantung pada umur dan tanggungan. Keluarga terbabit sebelum ini menyaman kerajaan dan menuntut pampasan lebih 10 juta ringgit. Dalam kejadian pada bulan Ramadan tahun 2004 itu, hampir 2,000 penduduk Islam menunjuk perasaan di hadapan Balai Polis Takbai membantah penahanan 6 orang guru agama. Salam sejahtera. Di sebalik kekecewaan skuad bola sepak bawah 20 tahun kebangsaan dalam kempen Piala Bilik Asia baru-baru ini, Kementerian Belia dan Sukan KBS percaya masih menaruh harapan dan akan terus bekerjasama dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Satu caranya menjadikan pusat sukan Brackenbury di England sebagai pusat latihan pasukan muda tanah air. Bukan lagi omong kosong, KBS kini bekerjasama dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM untuk menjadikan Brackenbury sebagai pusat latihan utama skuad bola sepak negara. Antara misi utamanya, Brackenbury sebagai pengkalan untuk mendedahkan pemain atau pasukan di Eropah. When, how long and how we're going to start it, we are still negotiating. But we hope by January next year, we can settle with the FAM under-20 and park them in the Brackenbury Centre. Memang bernasib baik kerana mereka lah yang bakal menjadi pelopor pelatih di Brackenbury nanti. Ia sebahagian persiapan untuk kejohanan Piala Negara G14 di Kuala Lumpur September tahun depan. Kalau dia orang boleh main dekat foreign league lagi bagus, kan? Sebab that will help to uplift Malaysia football. Selain bola sepak, program pembangunan sukan di Brackenbury juga bakal membabitkan 11 lagi jenis sukan, antaranya squash dan olahraga yang amat memerlukan pendedahan luar. By doing this, we can at least assist football first.
And as what Ramlan says on other sports. So if you ask me generally, of course we're not happy because we cannot answer to the taxpayers now. I mean, every day we get slaughtered in Parliament. We cannot explain the amount of losses that we have. Kapal layar Regata Raja Muda Antarabangsa Selangor memasuki edisi yang ke-17 tahun ini. Bilangan pelayar yang terlibat meningkat sehingga 70%. Dijangka lebih 40 kapal layar serta 500 anak kapal akan mengambil bahagian. Satu rekod dalam sejarah perlumbaan. Dalam pada itu, tahun 2008 dijangka satu lagi rekod baru akan dicipta apabila marina di Pulau Indah siap dibina. Di tapak asal Kelab Kapal Layar di Raja Selangor, selepas 16 tahun keadaan mula nampak suram. Kalau dahulu biasanya di antara 80 hingga 100 kapal layar berlabuh, kini bilangannya tak sampai pun 20 buah. Masalah penyelenggaraan, saingan daripada marina lain ditambah dengan laluan yang semakin sesak serta air yang kotor menyukarkan lagi keadaan. Pada 2 tahun ini hanya berlaku satu pelanggaran di mana bot Butter Trade daripada jeti Butter Trade yang sebelahan kelab ini terlanggar dengan bot kapal layar yang sudah ditambat di jeti. And you know, all the yachtsmen yang berlayar through the Straits of Malacca has got many choices today. So some of them have decided to not stop at Port Klang. Doesn't help because the quality of water is not very good. Regata Antarabangsa Raja Muda Selangor 2006, pelancarannya siang tadi dilakukan Datuk Dr. Lim Tuang Seng, Exco Selangor. Pelayaran akan bermula Sabtu depan, 18 November. Dari sini mereka akan ke Pulau Pangkor dan kemudian ke Pulau Pinang sebelum mengakhiri pelayaran di Langkawi 26 November. Bola sepak belia Asia bawah 20 tahun, dua pasukan jiran Korea Selatan dan Korea Utara meneruskan langkah bergaya untuk layak ke separuh akhir. Korea Selatan yang menewaskan Australia 2-1 akan bertemu musuh tradisi Jepun. Jepun layak setelah menundukkan Arab Saudi 2-1. Iraq, satu lagi pasukan yang sekumpulan dengan Malaysia di pusingan awal di Bangalore, juga tersingkir di peringkat suku akhir. Iraq tewas 2-0 di tangan Korea Utara. Separuh akhir di Kolkata Khamis ini, Korea Utara akan menentang Jordan, pasukan yang membuat kejutan menyingkirkan China dengan kemenangan 2-1. Perkembangan bola sepak Liga Apertura Argentina, saingan kedudukan teratas kian sengit antara pendahulu Boca Juniors, River Plate dan Estudiantes. Boca berjaya juga mengekalkan kedudukan hasil kemenangan dramatik 2-1 ke atas Arsenal. Boca kini 32 mata diekori River dan Estudiantes dengan masing-masing hanya ketinggalan 1 mata. Di gelanggang lawan pasukan biru kuning, Boca Juniors menghadapi cabaran sengit. Tiada gol pada separuh masa pertama. Tuan rumah Arsenal berjaya membolosi gawang Boca minit ke-61. Raimonda yang tidak dikawal mudah menolak masuk untuk 1-0 memihak Arsenal. Begitupun hasil satu sepakan sudut minit ke-70, Boca berjaya menyamakan jaringan hasil tandukan Mauro Moselli. 8 minit kemudian tekanan beralih kepada tuan rumah apabila Rodrigo Palacio menjaringkan gol kedua Boca. Kemenangan 2-1 yang melegakan Boca kerana masih ada baki satu perlawanan berbanding River Plate. Liga Eredivisie Belanda pula menyaksikan Ajax Amsterdam kekal di pesada Liga hasil kemenangan selesa 3-0 ke atas Heracles Almelo. Ajax kini 30 mata, 2 mata mengatasi juara musim lalu PSV Eindhoven. Bermula gerakan Wesley Sneijder, Ajax berjesi merah putih di depan minit ke-39. Gol dicipta Kenneth Perez sesudah melepasi kekangan pertahanan tuan rumah. 5 minit babak kedua bersambung, Ajax tersentak apabila pengadil mengarahkan Johnny Heitinga keluar. Gara-gara terjahan kerasnya ke atas Diego Biseswa. Beraksi 10 pemain, Heracles bagaimanapun gagal mengambil kesempatan. Ajax tetap kebal mempertahankan gawang. Sebaliknya, Ajax pula yang kian selesa selepas insiden yang menimpa Sneijder minit ke-80 ini. Penalti, Perez memberikan gol kedua pelawat. Dan Sneijder menutup aksi bertenaga Ajax dengan gol ketiga 3 minit sebelum whistle penamat. Kejohanan badminton remaja dunia 2006 di Incheon, Korea. Selepas menduduki tangga ketiga acara berpasukan, pemain negara kini meneruskan misi dalam acara individu.
Kategori perseorangan lelaki, Muhammad Arif Abdul Latif antara yang mara ke pusingan keempat selepas menewaskan wakil Jepun Takuma Ueda 21-11, 20-22 dan 21-16. Sementara pemain perseorangan wanita negara yang juga pilihan kedua kejohanan Lydia Chieh turut melangkah ke pusingan keempat mengalahkan Chiang Pei-shing dari Taiwan. Selepas menang dalam perseorangan, Arif Latif meneruskan kecemerlangan dalam acara bergu lelaki berpasangan dengan Yontus Indramawan. Mereka menewaskan pasangan Jerman Fabian Hems dan Joshe Zwon. Kem Malaysia terus ceria apabila bergu wanita Wun Kiwei dan Goh Liu Ying turut mara ke pusingan ketiga menumpaskan pasangan Indonesia Lily Siswanti dan Richie Puspitadili 23-21 dan 21-14. Dalam aksi bergu campuran, pasangan negara Tan Wee Kiong dan Wun Kiwei juga berjaya ke pusingan ketiga. Kita teruskan dengan rangkuman sukan antarabangsa turut dipaparkan ulang tahun ke-20 Alex Ferguson sebagai pengurus kelab bola sepak Manchester United. Kejohanan bola sepak pantai dunia FIFA, Bahrain melakukan kejutan apabila berjaya ke peringkat suku akhir. Bahrain menewaskan Nigeria menerusi sepakan penalti sekaligus menghuni tangga kedua kumpulan D. Dalam satu lagi aksi kumpulan D, calon juara Argentina mudah mengalahkan Itali 3-1 untuk mengungguli tangga teratas. Sementara Portugal berdepan Kepulauan Solomon dalam pertemuan terakhir kumpulan C. Portugal membelasah Kepulauan Solomon 14-2 untuk mara bertemu Bahrain di suku akhir. Pengurus Manchester United, Sir Alex Ferguson meraihkan ulang tahun ke-20-nya bersama klub The Red Devils. Ferguson yang menyertai United pada tahun 1986 telah memenangi 19 piala, antaranya 8 kejuaraan Liga, 5 piala FA dan piala Teragung pada 1999, piala Eropah. Walaupun usianya sudah mencecah 65 tahun, masih tiada tanda yang Ferguson akan berundur. Sementara itu, 8 jago tenis wanita dunia kini berkumpul di ibu kota Spanyol, Madrid, sebelum memulakan aksi Madrid Masters. Bintang Perancis, Emily Mauresmo, dilihat mampu mengekalkan status selaku juara dunia jika berjaya memenangi kejohanan ini. Bagaimanapun, kecederaan Mauresmo sejak beberapa minggu lalu menjadi faktor dan kedudukan nombor 1 mampu dirampas Maria Sharapova dari Rusia ataupun wakil Belgium Justine Henin-Hardenne. Akhir sekali bola keranjang NBA, Ben Gordon mengutip 37 mata bagi membantu Chicago Bulls menewaskan pasukan pelawat Milwaukee Bucks 110 berbalas 85. Rakan sepasukan Gordon, Michael Redd, turut beraksi baik menyumbangkan 30 mata buat The Bulls. Sekian laporan sukan untuk malam ini. Kamarudin dan Faye akan menyambung berita. Salam hormat dan selamat malam. Jua cuaca yang melanda, lindungilah kediaman dan keluarga anda dengan Dulux Weather Shield. Bertemu kembali.
Dasar kerajaan mengeluarkan visa semasa ketibaan mungkin dikaji semula. Semuanya gara-gara 2,876 pemegang visa itu mengambil kesempatan tinggal di negara ini melebihi tempoh dibenarkan. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Datuk Seri Razi Sheikh Ahmad berkata jumlah itu dicatat sejak visa itu dikeluarkan September lalu yang bertujuan meningkatkan kedatangan pelancong sempena Tahun Melawat Malaysia 2007. Antara yang menyalahguna visa itu ialah warga India, Bangladesh, Pakistan, China, Sri Lanka, Myanmar, Nigeria, Kongo dan Nepal. Kerajaan mengeluarkan visa semasa ketibaan kepada pelancong dari 24 negara. Pelawat hanya perlu membawa pasport dan membayar RM100 ketika tiba di Malaysia. Visa itu sah untuk tempoh penginapan sebulan. Gara-gara berselisih faham dengan kekasih, seorang lelaki dikatakan menelan pil tidur berlebihan. Mayat Long Kok Eng, 25 tahun, dijumpai neneknya ketika mengejutkan mangsa di kediamannya Jalan Timur 4, Jinjang Utara, Kuala Lumpur pagi tadi. Menurut Ketua Penyiasat Bahagian Sentul, ASP Tan Yan Tien, Long, pemandu lori, dipercayai mengalami tekanan perasaan berikutan perselisihan faham dengan teman wanitanya. Orang ramai yang mempunyai maklumat kejadian diminta tampil ke balai polis berdekatan. Kebakaran sebuah taman perlindungan buaya di California, Amerika Syarikat mengakhiri buletin utama. Itu salam hormat. Assalamualaikum.